with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Saya masih sedih lagi hari ni sebab kamera masih tak dapat nak dibaiki. Dia sedang dibaiki. Okay, macam yang Kama dah cakap beberapa video yang lepas, kamera Kama rosak hari tu. Rosak dia bukan rosak biasa-biasa guys. Rosak dia memang terjatuh dengan lens dia kemek, dengan dalam dia pun tak berfungsi. So korang bayangkanlah nak repair dia berapa ribu makan. Lepas tu Kama kena tunggu dalam 2 minggu lagi. Jadi as a content creator, saya kena fikir jugalah macam mana cara sekalipun untuk meng-create content. Jadi ni je lah yang Kama termampu pun. Sebab Kama pelik kenapa tiba-tiba ada orang bagi suggestion pula guna mic wireless. Sedangkan sebelum ni memang video Kama pakai mic wireless tu. Cuma sekarang ni Kama tengah pakai phone sebab Kama punya kamera rosak. Sorry Kama terpaksa bagi tahu sedetail ini supaya ada yang tak komen benda yang sama lagi. So mic wireless tu pun Kama tak dapat gunakan disebabkan dia tak boleh connect dengan handphone ni. Jadi Kama terpaksa pakai mic daripada handphone ini. Jadi sorry kalau kualiti video dan juga kualiti audio dia berbeza dengan video-video sebelum ni. Tapi ni je lah yang termampu buat masa sekarang. Nak tak nak Kama kenalah juga create content untuk korang kan. Nanti korang kena tunggu 2 minggu tak ada video. Sebab hari ni Kama nak juga post content ni walaupun tak ada kamera. Sebab cerita hari ni kisah seram yang berlaku dalam rumah sewa. Tapi kisah seram ni berlaku dekat rumah flat yang berhantu. Dia sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Lagipun kisah ni dah berlaku lama. Dan owner kisah ni pun bagi tahu tolong rahsiakan segala nama tempat dan segala nama mereka. Dan di kesempatan ni juga Kama nak buat disclaimer sikit dengan video yang sebelum ni. Itu video collaboration. Dan waktu tu pun mic dan juga handphone masih tak betul. As a content creator, Kama cari juga cara untuk meng-create content. Jadi that is the best way I can do. So Kama minta maaf lah kalau ada kekurangan dekat situ kan. Kama cakap audio. So memang saya mengaku sebab Kama edit video tu pun sakit telinga dengar. Tapi macam tak apalah, asalkan korang dapat isi, korang dapat pengajaran daripada situ, okay, it's okay. Kalau ada yang tak suka, boleh stop dengar. Kalau ada yang memang nak dengar isi dalam tu, boleh teruskan mendengar. InsyaAllah next content Kama akan improve. Korang doa-doakanlah kamera tu cepat sikit dia baiki. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So guys, kisah hari ni tentang sekumpulan pelajar college. Diorang menyewa satu rumah dan kawasan rumah tu rupa-rupanya berhantu. So kisah ni terjadi waktu diorang zaman belajar pada tahun 2006-2007 macam tu. Dan college diorang ni terletak dekat area Kuala Lumpur. And sebenarnya diorang ni antara first batch lah dekat college tu. Maksudnya college tu baru dibina lah kan. Dan disebabkan tu college tu tak ready lagi. Dia macam tak sediakan tempat tinggal lagi untuk pelajar-pelajar kat situ. Jadi diorang ni terpaksa cari rumah sendiri, rumah sewa sendiri dekat luar college tu. So diorang survey area situ and diorang terjumpalah satu rumah flat dekat kawasan situ. Tapi dia kawasan yang baru naik juga tau. Macam baru nak naik lah, baru dibina juga. Rumah flat tu ada dekat atas bukit. Dia berdekatan dengan college tu. Dan total blok yang ada dekat flat tu ada 3. So kita bagi watak pertama, dia lelaki tau. Kita bagi nama dia Faris, bukan nama sebenar. So Faris ni dia duduk dekat blok nombor 1. Dan korang bayangkan satu blok tu lebih kurang ada 10 hingga 15 buah rumah sahaja yang berpenghuni.
Yang lain-lain semua tak ada orang. Masih kosong. So, sebulan pertama, Faris dan dia punya kawan-kawan yang lain duduk dalam rumah tu. Alhamdulillah tak ada benda yang ganggu. Dan dah dekat sebulan tu, diorang duduk dekat situ. Diorang tak tahu rupanya kawasan rumah yang diorang sewa tu adalah kawasan yang sangat-sangat keras. So, Faris ni nak kongsikan lah beberapa cerita yang dirasa agak seram berlaku dekat diri dia. Yang pertama sekali, waktu dia dekat rumah sewa ni lah. Ada satu hari ni, masa tu lepas maghrib tau. Diorang ni tengah bergurau dengan housemate kan. Diorang bergurau macam diorang buat challenge tau. Diorang kena tiru satu aksi dalam satu cerita ni, which is diorang kena minta nombor ekor dekat depan rumah diorang ni. Which is, depan rumah diorang ni sebenarnya rumah kosong. Rumah diorang ni dekat tingkat 2. So, lepas diorang dah bergurau kan, buat challenge dengan member diorang tadi tu, tak jadi apa pula. Sebab depan rumah diorang tu kosong, tak ada orang. So, diorang just macam tiru-tiru aksi nak minta nombor ekor macam tu lah. Tu just like challenge antara diorang. Mungkin diorang main truth or dare ke malam tu, tak tahulah kan. So, malam tu Faris ni lepak dengan member dia. Tapi member dia lain dekat tingkat 3. Kan rumah dia dekat tingkat 2 kan. So, dia sajalah nak lepak rumah kawan dia kat tingkat 3 tu. Which is kita bagi nama Abu. So, lepas lepak tu, Faris pun nak balik lah ke rumah dia. Tapi dia tak seorang-seorang lah. Dia dengan kawan dia lagi seorang, housemate dia, Zarif, bukan nama sebenar. Dan time tu sebenarnya dah pukul 2-3 pagi dah korang. Elok je diorang keluar daripada rumah si Abu tu. Faris dengan Zarif ni ternampak ada seorang makcik tua tengah tengok diorang daripada tingkap dekat depan rumah Abu ni. Makcik tu macam pandang je diorang dua tu, tapi dalam keadaan yang marah tau. So, macam Faris dengan si Zarif ni bagilah salam dekat makcik tu kan. Assalamualaikum makcik, sorry cik kalau kami bising sikit tadi. So, korang faham je lah bila laki-laki lepak-lepak kan. So, diorang macam pelik lah kenapa makcik tu macam muka nak marah. Oh, maybe sebab kita orang bising tadi kot. Tapi bila dia dah kata sorry tu pun, makcik tu macam pandang je lagi, macam tak cakap apa-apa pun. So, diorang pun teruslah turun dan masuk ke rumah diorang. Bila dah sampai kat dalam rumah, tiba-tiba si Zarif ni tanyalah dekat Faris, "Woi, bukan depan rumah Abu kosong ke? Tak ada penghuni lagi ke kat situ?" Lepas tu si Faris ni jawablah dengan selamba, "Yelah kosong, mana ada orang." Lepas tu Zarif ni terus tanya si Faris kan, "Habis tu siapa makcik tadi tu?" Faris pun diam. Dia cakap dekat si Zarif tu, "Biar je lah, malas lah fikir." Padahal time tu dia pun dah seram tau. Tapi disebabkan malas nak fikir bukan-bukan, dan time tu pun dah pagi buta kan. So Zarif pun teruslah masuk bilik untuk tidur. Dan Faris pula nak main game. Dia nak main game kat komputer. Zaman tu zaman komputer lagi tau guys, 2006-2007, lama dah kan. So dia nak main lah pula game dekat komputer sebab esok cuti, dia tak ada kelas. Elok dia tengah main game, tiba-tiba Faris ni perasan macam ada orang tengah tengok dia daripada luar rumah. Dia main game tu dekat, dia punya komputer game tu dekat ruang tamu tau, bukan dalam bilik. And tingkap depan rumah dia tu tak ada langsir. So memang direct nampak lah kalau ada orang kat luar. Jadi sambil main game tu, Faris ni jenguk lah keluar. Macam dia jenguk je lah, dia tak bangun daripada kerusi tu. Dan apa yang dia nampak dekat depan rumah dia tu memang buatkan dia terus tak fokus main game selepas tu. Sebab dia nampak ada satu benda yang besar dan berbulu. Faris ni nak kata penakut tu taklah juga, dan nak kata berani pun tak juga waktu tu. Tapi lepas dia nampak benda tu, macam reaksi dia buat tak tahu je. Sebab dalam fikiran dia tu nak main game, nak menang game tu. Tapi masalahnya lagi dia tak layan benda tu, lagilah benda tu ganggu dia malam tu. So makin lama benda tu macam makin dekat, menghampiri dia. Macam Faris perasan benda tu ada kat luar, tapi beberapa minit dia dah ada dalam rumah. Tapi depan pintu lah, tak masuk rumah lah. Lepas tu tengok lagi sekali, dia hilang. Dan yang paling terkejutnya, tiba-tiba dah ada dekat sebelah dia, tapi macam tak betul-betul dekat tau. Dia macam jarak 1-2 meter macam tu. Dan masa tu tangan Faris ni masih laju tekan keyboard main game tau. Dan mata dia memang keras pandang je dekat skrin laptop tu. Dia macam skrin komputer tu, dia memang keras tak nak pandang, tak nak toleh kiri, which is dia tahu kat kiri tu ada benda Allah tu. Dia pandang je skrin komputer tu sambil dia cuba untuk panggil dia punya housemate lah, roommate dia tu. Tapi tak ada seorang pun yang dengar. Yelah, diorang semua dah masuk bilik kot. Dia seorang je dekat ruang tamu.
And rumah dia ni sebenarnya ada 4 orang, termasuk dia lah. Jadi Faris ni cuba panggil dalam lebih kurang 5 minit, and then tak ada siapa pun yang sahut. So Faris ni terus bangun dari kerusi sebab nak masuk dalam bilik dah. Elok je dia bangun daripada kerusi tu, dia ternampak benda tu terus jalan depan bilik dia, macam lintas, and then terus hilang. Malam tu of course memang dia tak boleh tidur cerita dia kan. So sampailah esok pagi, housemate Faris pun dah bangun. Dia pun terus lah tanya member-member dia yang lain, semalam korang tak dengar ke aku panggil? And diorang semua cakap tak dengar. So Faris tak adalah nak cerita benda tu, takut diorang takut pula lepas ni kan. Tapi Faris cuma cerita dekat kawan dia Zarif tu je, sebab Zarif ni satu bilik dengan Faris. Bila dah cerita tu, Zarif pun apa lagi, memang terus ajak tidur rumah member dia dekat blok nombor 2. Malam tu juga sebab dia takut malam ni nanti kena kacau lagi. So malam tu pukul 7.30 malam, Faris dengan Zarif ni nak pergilah tidur rumah kawan Zarif ni kan, yang dia kata dekat blok 2 tu. So nama kawan dia kat blok nombor 2 tu Jeb dengan Zaidi. So before diorang nak gerak rumah kawan diorang tu, diorang nak kunci lah rumah tu dulu. Tiba-tiba kawan diorang yang Abu dari tingkat 3 tu turun nak lepak pula rumah diorang. So Faris ni bagi tahulah, kita orang nak pergi rumah Jeb dengan Zaidi ni. Lepas tu Abu tu macam sembang-sembang sikit lah dengan Zarif and Faris ni dekat depan rumah diorang tu. So tengah sedar gelak-gelak depan rumah Faris ni, tiba-tiba ada satu kertas, macam kertas iklan yang rent or sale tu. Kan selalu kita nampak kan kertas-kertas tu dekat rumah-rumah flat or apartment, ke mana-mana rumah lah, untuk iklan nak disewa ataupun dijual. Dan kertas tu Faris kata memang ada dekat depan pintu rumah diorang ni. Tapi apa yang mengejutnya, kertas tu tiba-tiba terbakar waktu diorang tengah berborak. Tak ada apa, tak ada siapa pun isap rokok, tak ada siapa pun nyalakan api. Tiba-tiba terbakar kertas rent or sale tu, iklan tu. So apa lagi, Faris, Zarif dengan Abu tu terus lari. And punca diorang ni lari pun disebabkan Abu tu yang lari dulu tau. So elok je diorang sampai. So diorang lari sampailah ke kedai makan. Kedai makan tu dekat bawah sekali kat blok diorang tu. So diorang dah lari tu, diorang gelak-gelak lah sebab rasa macam kelakar diorang punya situasi tu. Yelah, diorang just nampak benda tu terbakar je kan. Diorang tak nampak pun benda-benda yang menyeramkan. So diorang borak-borak jap malam tu, apa yang jadi malam tadi kat rumah aku. Ceritalah semua benda dekat Abu malam tadi. So lepas makan borak-borak apa semua, diorang pun baliklah ke rumah Jeb dan juga Zaidi, rumah yang diorang nak tidur malam tu. So esoknya selepas bangun dari tidur, tengah lepak-lepak dalam rumah Jeb dengan Zaidi ni, tiba-tiba kawan Abu, dia punya roommate Abu tu datang dalam keadaan yang kelam kabut. Dia cakap Abu kena rasuk. Tak sempat diorang nak terkejut, tiba-tiba Abu terus muncul depan pintu rumah tu. Dia duduk, dia masuk dalam pintu rumah tu, dia macam menghalang daripada diorang ni keluar daripada situ tau. Sebab badan Abu ni agak besar lah, jadi dia berdiri kat situ cukuplah menghalang untuk siapa-siapa keluar daripada situ. So nak dijadikan ceritanya, Jeb dengan Zaidi ni memang sangatlah penakut. Zarif ni taklah penakut sangat, tapi waktu tu dia jadi kaku. So Faris ni lah yang terpaksa ambil langkah untuk cuba berborak dengan Abu. Waktu tu dia macam cuba nak buat tak tahu yang Abu ni sebenarnya bukan Abu. So dia cakap lah, dia senyum dulu tau. Dia senyum dekat Abu tu dulu. Dia mengharapkan yang Abu ni membalas senyuman tu bukan dalam keadaan kerasukan. Faris pun tanyalah dekat Abu, Abu, kau dari mana? Jom pergi makan, jom. Kita orang lapar lah. Dan Abu ni macam diam sekejap. Diorang semua kat situ menanti Abu ni menjawab soalan Faris. Tiba-tiba Abu jawab dengan suara yang sangat garau dan besar, dan confirm 100% bukan suara Abu yang diorang kenal. Abu jawab, Abu tak ada, dia balik 3 pagi nanti. Sudah, semua orang terkejut gila lah kan. Diorang semua terus rapat peluk badan Faris dari belakang. Dan Faris pun apa lagi dalam keadaan yang berseluar tidurnya. Dan Faris kata waktu tu pun tak sempat nak pakai baju lagi. Dia terus jalan keluar dan tolak Abu ni.
Diorang semua tinggalkan Abu kat situ dan masuk dalam lift. Rumah Jeb dengan Zaidi ni tingkat 11 tau korang. So memang kena naik lift lah cerita dia kan. Waktu diorang semua dah masuk lift, tiba-tiba Abu tadi tu dia macam tahan tau. Dia nak masuk juga. Dalam keadaan berlari, dia kejar diorang ni masuk lift, dia nak masuk juga lift tu. Tapi Faris tak bagi lah. Dia marah-marah sambil dia tutup lift tu. And waktu ni dia katalah sebenarnya dia rasa bersalah sebab macam dia tinggalkan Abu tu kan. Walaupun dia tahu tu sebenarnya bukan Abu. Tapi waktu tu diorang dah macam takut sangat kot. Lepas tu elok je diorang sampai je dekat level G tu. Pintu lift tu terbuka dan diorang sangat terkejut sebab si Abu tadi tu dah berada dekat depan pintu lift tu. So apa lagi, kawan-kawan diorang tu semua menjerit dan Faris kata dah macam budak perempuan cara diorang jerit tu sebab sangat terkejut. Semua terkejut, tak expect benda tu akan berlaku dalam hidup diorang kot. And Faris kata waktu tu semua bakas keluar tidur lagi, semua tak mandi. Waktu tu dah pukul 4 petang dan diorang masih berseluar tidur dan tak pakai baju. So diorang pun larilah ke taman permainan yang ada dekat flat tu sebab kat situ diorang kata ramai orang sikit. And dekat playground tu lah diorang terjumpa housemate Faris ni dan kawan-kawan college yang lain dalam 4 ke 5 orang. Jadi diorang pun duduk situ, ada satu macam pondok kat situ untuk tenangkan diri. Abu duduk mana? Abu still ikut diorang tapi dia main dekat buaian. Tak ada siapa berani cakap dengan dia waktu tu disebabkan roommate Abu ni cakap yang dia sebenarnya kena rasuk kan. So housemate Faris ni dia adalah macam usah si Abu ni kan. Sebab diorang dah bagi tahu yang Abu tu kena rasuk. So dia macam pelik kan nak tengok macam mana keadaan orang kena rasuk depan mata kan. So masa housemate Faris ni tengah tengok, Abu slow pandang dia, pusing kepala ke arah housemate Faris tu, and then dia terus maki budak tu. Dia kata, kau tengok-tengok apa? Kalau aku pergi kat kau, kau boleh ke jaga aku? Tiba-tiba kenapa dia macam tanya, kau boleh ke jaga aku kan? Ke dia nak cari tuan kan? Tak tahulah kan. So menggigil terus lah member tu. Terus lari balik rumah, kemas barang-barang baju apa semua nak balik kampung, balik ke Ipoh terus. Tapi kawan-kawan Faris ni halang lah member tu buat macam tu sebab dia kata waktu tu hari Ahad dah sebenarnya, esok ada kelas. So diorang suruh lah member tu tenangkan diri, pergi dekat blok 3, blok lain, kat rumah kawan diorang yang lain. And Faris pesan supaya jangan bagi tahu apa-apa dekat blok tu, tak nak benda ni macam jadi besar pula. So diorang pun bawa lah Abu ni balik ke rumah dia sendiri, which is dekat blok 1. And masa tu dah nak maghrib guys. Dan bila dah nak maghrib, korang tahu lah bentuk lagi aktif kan. And time tu lah Abu ni jadi meracau, cakap merapu. Dia macam adalah bersembang tu tapi macam merapu tau. So Faris dengan kawan dia cuba ikhtiar pergi ke masjid berdekatan situ untuk minta bantuan. And Faris ni dia masih masuk dengan berpakaian seluar tidur, dengan tak pakai bajunya. And dia kata lah AJK masjid marah waktu tu, tapi dia cerita cepat-cepat kan. Saya ada kawan saya kena rasuk apa semua daripada petang tadi. And then ada seorang ustaz ni, kita bagi nama Ustaz Badrul, bukan nama sebenar. Dia terus cakap, jangan cakap kamu berdua ni duduk dekat flat atas tu. So diorang pun jawab lah, ya ustaz, kami daripada flat atas bukit tu. Terus Ustaz Badrul tu cakap, saya tak berapa mampu lah. Dia kata dia akan cuba bawa ustaz lain lah. Jadi Ustaz Badrul ni pun bawa lah si Faris dengan seorang kawan dia ni ke dalam kereta untuk pergi ke rumah Ustaz Amin, bukan nama sebenar, kawan Ustaz tu lah kot kan. So rupanya dia nak ajak Ustaz Amin ni sekali lah pergi tengok dekat flat tu supaya Ustaz Badrul ni macam ada teman lah. Lepas tu Ustaz Amin tu pun setujulah. Tapi selepas je diorang bagi tahu yang rumah diorang tu dekat rumah flat atas bukit, terus Ustaz Amin tu tiba-tiba dia kata, saya rasa kurang sihat lah. Jadi dia tak jadi nak ikut Ustaz Badrul untuk pergi ke flat tu. Lepas tu macam dua-dua ustaz tu tengah berbincang, Faris dengan kawan dia tak dapatlah nak dengar apa diorang bincang tu. Lepas tu tahu-tahu je Ustaz Badrul ikut lah diorang berdua ni balik ke rumah, which is pergi ke flat tu. So Ustaz Amin tak jadi pergi. So masa on the way tu, Ustaz Badrul tu ada cuba call beberapa kawan dia nak ajak teman lah, tapi semua tak free malam tu. Jadi ustaz tu bagi tahu dekat Faris dengan kawan dia sekali untuk bantu sekali ustaz waktu nak mengubat kawan dia nanti. So diorang okay, baik-baik ustaz. So elok je sampai tengah-tengah parking kereta, tiba-tiba Jeb call bagi tahu yang Abu ni tengah cuba nak larikan diri dan diorang kat situ ada lebih kurang 10 orang tengah tahan Abu. So Faris dengan kawan dia dan ustaz tu pun lari-lari anak lah supaya cepat sikit sampai kat rumah Abu tu kan.
And elok je dia buka pintu, terus berada tepat-tepat dekat depan pintu tu. Dia tenung tajam dekat diorang bertiga tau. So ustaz tu nampak je keadaan Abu macam tu. Cakap Amin ke Abu tadi? Ustaz tu terus baca surah-surah untuk bagi Abu ni tenang lah. And diorang berjaya bawa masuk Abu ni dalam bilik. Dan ustaz tu minta dalam 5 orang untuk membantu proses merawat ni. Sebenarnya Faris ni cuba nak mengelak sebab dia pun seram juga kan, tapi dia kena panggil juga. So masa dalam bilik tu, Faris ni pegang tangan Abu, sementara ustaz tu tengah berurusan lah dengan benda tu. Dia macam tengah cakap-cakap dengan benda tu, dan benda tu agak kurang ajar. Dia macam main-main, dia gelak-gelak, memang tak bagi kerjasama langsung lah, Faris kata. And masa dia tengah khusyuk dengan ustaz tu cuba untuk mengubat si Abu tadi tu, tiba-tiba dia rasa macam tangan dia ni kena renjatan elektrik tau. Makin lama dia genggam tangan Abu tu, makin kuat renjatan yang dia rasa tu. Lepas tu dia macam nak lepaskan lah tangan Abu tu, tapi Abu tiba-tiba pegang tangan dia dengan sangat-sangat kuat. Faris ni nak cuba lepaskan tangan daripada genggaman Abu tadi tu, sampaikan dia terpaksa tumbuk muka Abu berkali-kali sampailah dia lepaskan tangan Faris ni. Waktu tu Faris pun kata dia rasa macam tak berapa sedar sangat, mungkin sebab dah terlalu sakit kot si Abu tu genggam tangan dia. So dia tak sedar dia bertindak macam tu, tumbuk member dia kan. Jadi ustaz dengan kawan-kawan dia lain cuba tenangkan Abu ni. Dan korang bayangkan waktu member tu tengah cuba tenangkan Abu boleh asyik gelak. Dia macam gelak besar lah. Lepas tu ustaz tu tiba-tiba suruh si Faris ni keluar daripada bilik tu. Mungkin sebab Faris tadi bertindak luar kawalan, dia tumbuk member dia tu. So selepas beberapa jam, ustaz tu pun keluarlah daripada bilik tu dan bagi tahu kawan-kawan dia yang lain yang Abu dalam keadaan yang stabil tapi belum pulih 100%. Jadi dia minta supaya tolong call parents Abu ni. So masa Faris ni teman ustaz tu untuk pergi ke kereta, ustaz tu nak balik dah kan, ustaz tu sempatlah bagi nasihat. Dia kata banyakkan baca ayat kursi, banyakkan solat supaya tak mudah terpengaruh dengan godaan syaitan. So parents Abu pun sampai awal pagi dan terus bawa dia balik ke Taiping untuk proses rawatan seterusnya. Dan selepas seminggu macam tu, dia pun pulih. Dan apa yang Faris ni dengar daripada Abu adalah benda yang ganggu dia tu adalah anak-anak iblis. Itu pun apa yang dia ceritakan balik selepas dia merawat, pergi mengubat dengan orang dekat kampung dia kat Taiping. Dan pemilik cerita ni pun kata sebenarnya Abu kawan dia ni dah meninggal dunia pada tahun 2012 akibat kemalangan langgar lari di highway MRR2. Dan semoga roh beliau dirahmati Allah, amin. So guys, itu macam something yang pelik berlaku dekat flat tu. Dan diorang pun tak tahu kenapa bila ustaz tu tanya korang duduk dekat flat atas bukit tu ke, and then muka ustaz tu macam tak berani nak pergi situ, tak tahu kenapa. Dan selepas kejadian tu, sebenarnya Faris ni kerap dan senang kena ganggu, tapi gangguan tu taklah teruk. Dan antaranya ada satu kejadian ni di mana waktu tu Faris dengan kawan-kawan dia ada dekat college untuk settlekan diorang punya kerja. Jadi diorang ni plan untuk stay dekat situ sampai pukul 9 ke 10 malam. So Faris dengan seorang kawan kelas dia ni, nama dia Nabil, dia pergi ke toilet dekat tingkat 5. Dia satu tingkat je daripada tingkat diorang. So diorang nak pergi toilet malam tu sebab diorang nak pergi isap rokok. So sambil-sambil diorang tengah merokok tu kan, dia berborak lah dengan kawan dia Nabil tu. Faris tanya kat Nabil, Bil, kau nak balik pukul berapa? Tak sempat Nabil tu nak menjawab, tiba-tiba ada suara lain yang tak dikenali menjawab daripada tandas tu. Kejap lagi aku balik lah. Oh my god, meremang pula aku. So Faris dengan si Nabil ni agak pelik lah kat situ kan, tapi hati diorang kuat mengatakan ada member diorang dalam toilet ni. Mungkin saja nak kacau diorang. So diorang pun pergilah cek setiap pintu tandas. Dan dalam toilet tu sebenarnya ada 2 je bilik tandas. So Faris tolak yang pertama, tak ada orang. Lepas tu Nabil nak sergah pintu kedua ni, jadi takut pula. So diorang segah sama-sama, tolak pintu, damn, tak ada orang. Dia dengan Nabil terus pandang each other and diorang bisik lah, tak ada orang kan? Cool je Buat cool je lah waktu tu, supaya keadaan tak jadi lagi menyeramkan dan menakutkan. So habis dia isap rokok, Faris tinggalkan lighter kat atas sinki. Lepas tu dia cakap lah, kejap lagi kita naik balik ambil lighter ni. So dia mengharap
tembakan lighter ni akan membuatkan benda tu tak ikut diorang berdua. So diorang keluarlah daripada toilet tu, terus balik ke rumah tanpa ambil barang diorang yang ada dekat dalam kelas dan bagi tahu kat kawan kelas yang lain. So ni antara benda seram yang berlaku kat Faris lah, yang Faris rasa agak menyeramkan. Boleh pula lah ada orang yang tolong jawabkan soalan tu kan. Seram gila tu. So yang kedua pula, ni macam efek lah selepas kejadian Abu tu kan. Dia macam efek yang Faris ni kerap menerima gangguan daripada makhluk halus. Okay, kes yang kedua ni berlaku dekat luar rumah sewa dia. So Faris katalah Faris and kawan-kawan ni jenis yang suka letak sampah dekat luar pintu rumah. So untuk sesiapa di antara diorang yang berempat keluar awal ke college esok, dia lah akan buang sampah macam tu lah. So pada awalnya benda tak ada apa-apa, tapi sejak seminggu dua sampah tu macam kerap bersepah. So diorang ni syak macam tanta kucing kot, tapi diorang perasan tak pernah ada seekor kucing pun lalu dekat kawasan rumah sewa diorang tu. Dan penduduk dekat situ pun tak lebih daripada 10 orang. So diorang berempat housemate ni pun buatlah satu meeting. Diorang bincang untuk tak tidur malam, untuk tunggu dan tangkap budak mana yang suka kacau sampah diorang sampai bersepah, berselerak. Jadi diorang start tunggu dengan penuh semangat, siap pegang kayu tau. Kononnya macam nak getak lah budak tu. Diorang start tunggu daripada pukul 10 malam sampailah pukul 3 pagi. Akhirnya diorang dengar bunyi sampah tu macam dirobek-robek tau, macam tengah buka-buka plastik sampah tu. Jadi diorang berempat ni pun macam pergilah slow-slow nak buka pintu tu dan nak intai kan. Elok je diorang buka pintu. Sumpah terkejut gila sebab diorang nampak ada 3 budak hitam tengah makan sampah tu. Dan benda tu macam toyol tapi dia hitam macam orang minyak. Benda tu macam pandang diorang dengan mata merah, gigi bertaring kecil-kecil. Benda tu macam tengah tengok diorang ni sambil senyum. Bila dah pandang macam tu, diorang berempat ni tu melompat lari masuk ke rumah. Dan malam tu diorang berempat tidur dekat ruang tamu, buka segala lampu yang ada dalam rumah tu. Memang of course lah tak berani kan. Rupa-rupanya bukan Faris saja yang kerap kena ganggu, ada juga beberapa orang lain yang kerap juga nampak. So sejak tu budak-budak college yang sewa kat rumah flat tu pun macam selalulah berjaga-jaga. Lepas pukul 10 malam je mesti macam takut nak keluar sorang-sorang. Sampai ada satu hari tu diorang ni ada study group dekat bawah flat diorang, and salah seorang daripada kawan Faris ni, dia perempuan, dia nak balik ke rumah dia lah disebabkan waktu tu dah lewat malam. Kita bagi nama dia Mimi. So Faris ni hantarlah Mimi ni balik. Mimi ni duduk dekat blok 3. So diorang ni daripada blok 1. Jadi dari blok 1 nak ke blok 3 jarak dia agak jauh jugalah sebab kena lalu parking kereta dan kena lalu taman, playground, kena lalu parking blok 2, barulah sampai ke blok 3. Jadi masa lalu dekat taman permainan blok 2 tu, dia ternampak benda bulat tau, macam bola tapi colour hijau. Dia melompat-lompat laju. Ada yang panggil benda tu berbola api, tapi yang Faris pelik tengok si Mimi ni tenang je, macam dia tak nampak ke kan. So dia pun buat tak tahu je lah, and terus teman hantar Mimi ni balik rumah. Lepas tu Mimi ni minta si Faris ni teman sampai naik atas, tapi Faris tak nak sebab alasan dia nak cepat balik rumah. Padahal dia dah takut juga kan, dia kena sorang-sorang turun tangga kan, nak balik rumah balik. So on the way Faris ni nak balik ke blok dia balik, dia ternampak pula ada seorang pakcik ni follow dia dari belakang. Dia macam takut lah cepat-cepat jumpa kawan-kawan dia lain untuk bagi tahu yang dia dah ngantuk, dan dia terus masuk bilik dan tidur. Agak panjang cerita Faris hari ni, tapi dia ceritakan teruslah kesan-kesan selepas apa yang berlaku kat kawan dia Abu tu. Macam dia kerap terima gangguan kan. Tapi Faris kata itu baru sikit tau. Ni macam baru part 1. Dia ada lagi kisah seram yang dia nak kongsi, dan kalau berkelapangan insyaAllah dia akan kongsikan lagi. So itulah dia. Sejak daripada tu mulalah dia nampak benda-benda tu. Cakap sikit pasal sampah tadi tu pun kita boleh ambil pengajaran dah kot. Benda-benda tu memang suka kat sampah kan. Itu pun kita letak kat depan pintu rumah. Apatah lagi kalau kita biarkan sampah dalam rumah, tak pergi buang. Benda-benda tu memang jin-jin yang jahat, dia punya makanan antaranya sampah lah. So itulah dia kisah creepy kita hari ini. Kalau korang ada juga pengalaman kisah seram yang pernah berlaku dalam hidup korang tak tahu nak cerita dekat siapa, boleh cerita dekat Kama melalui email kamarinawork
29@gmail.com. And Kamal lupa nak bagi tahu, Kamal punya merchandise QH Jersey Special Edition korang boleh dapatkan dekat link Shopee bawah ni. Dah tinggal 30 pieces je guys. Banyak size yang dah sold out. Dan Kamal rasa tinggal ada lagi size M, size L pun ada lagi tak silap. Korang boleh check dekat Shopee tau. Apa-apa korang boleh tengok dekat Shopee ni. And jangan lupa grab sebelum habis stok. So thank you yang dah tengok video sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.